pagar sini ada sini yang 90% darjah akan menggaji 2,000. Akan beri manfaat pada kita RM10,000 saja tiket ini. Ini yang kata harga rantai itu RM2 kita dapat RM70. Tapi yang kita tuju ni ada sekolah daripada 100 naik ke 800. Itu yang kita sedang bagi mereka orang dia beritahu ada dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Bagi pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan bagi pihak 8.1 juta penduduk desa, kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah menambah peruntukan kepada KKDW sebanyak 500 juta berbanding dengan peruntukan tahun 2022. Ini memperlihatkan keperhatian kerajaan terhadap masyarakat desa, di mana kita telah turut dapat menyantuni permasalahan penoreh getah umpamanya, di mana harga shilling telah dipertingkatkan dari harga lantai dipertingkatkan daripada RM2.50 sekilo kepada RM2.70. Begitu juga bantuan musim tengkujuh yang telah dipertingkatkan daripada RM600 kepada RM800. Dan tentunya jumlah keseluruhan daripada peruntukan-peruntukan itu turut juga meliputi soal pendidikan prasekolah, meliputi peruntukan TVET yang berada di bawah KKDW dan juga projek prasarana. Peruntukan sebanyak 11 bilion ini merupakan keperhatian kerajaan terhadap masyarakat Luar Bandar, dan pada keseluruhannya kita lihat selain pada masyarakat Luar Bandar, kumpulan M40 juga telah disantuni, di mana kita lihat bahawa kadar penurunan cukai pendapatan telah banyak memberikan manfaat pada mereka, kerana secara purata mereka akan mendapat lebihan pendapatan kira-kira RM1,300. Begitu juga kalau kita lihat dalam aspek-aspek dari segi memberikan keterjaminan makanan, kita dapati bahawa pendekatan di luar kotak silo dilakukan bagi pengeluaran makanan dan tanah-tanah yang berada di bawah RISDA, Felkra dan juga Felda serta lain-lain sektor, terutamanya peladangan swasta juga telah turut diterlibatkan. Pada keseluruhannya, saya berpendapat bahawa bajet ini adalah bajet yang menuju ke arah bajet seimbang, di mana kita lihat bahawa dulu jurang pengurangan pendapatan negara dan juga perbelanjaan berada di tahap 5.6% yang kini telah diturunkan kepada 5%. Begitu juga kita lihat bahawa pada keseluruhan perbelanjaan ini memperlihatkan keperhatian kerajaan perpaduan. Biarpun pilihan raya telah berlalu, namun kumpulan-kumpulan sasaran telah dapat bukan hanya diberikan peluang yang sama rata, tetapi ini memperlihatkan keperhatian kerajaan perpaduan terhadap rakyat daripada pelbagai kelompok ekonomi.
Okey. Ini dari anda. Tadi Perdana Menteri ada umumkan bahawa kerajaan mampu jimat 2 bilion ringgit daripada 15 bilion untuk projek tebatan banjir. Komentar sendiri bagaimana? Penjimatan yang disarankan sebanyak 2 bilion ringgit adalah merupakan satu impak yang besar dan kaedah perolehan juga telah dibuat secara tender, akan dibuat secara tender. Ini memperlihatkan bahawa tata cara perolehan bukan saja dibuat di dalam projek-projek pembangunan. Ini kita akan lihat dalam perolehan bekalan umpamanya, dan sebagaimana diumumkan akta perolehan akan dibentangkan di Parlimen, dan ini memperlihatkan bahawa ketelusan menjadi antara perkara utama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. I have two questions. I have two questions. The first is growth will be 4.5% this year. Has the cabinet considered the outside world uncertainties, especially today is anniversary of the Ukraine war. So what will the Ukraine war and China-US conflicts influence on domestic growth? This is the first question. I would like to respond by underlining global factors, not only between Russia and Ukraine, but also US and China. But to us, although relatively it will affect our economy, but the economic mold of our country will iron out some of the global problem by taking few domestic economic measures for us to curb the problem. And ironing out all the problem is our top priority, including other problem which is related to the economic war between China and US. And the second question is, China is on the way to recovery this year now. So what will China's economic recovery influence on Malaysia's domestic growth and recovery? We reckon what is important, the balance of trade between Malaysia and China is to be improvised by not only exploring few avenues where the value of export from Malaysia to be increased, but at the same time we would like also to invite Chinese investors to invest in Malaysia, especially in the infrastructure program and also utilities program as stipulated in the budget. But what is important for China and Malaysia to strengthen our economic networking and relationship, and we need also to strengthen B2B networking, business to business networking between China and Malaysia. Last question. Agustin, jaminan kepada golongan asas macam pekerja kecil apa semua agar bantuan itu dapat dengan segera ke bagaimana ke jaminan yang dari kementerian sendiri? KKDW mempunyai mekanisme yang telah kita lakukan perubahannya, di mana kumpulan sasaran yang disebutkan itu benar-benar dapat menerima bantuan, kerana di kalangan pekebun kecil terdapat 320,000 pekebun kecil yang telah tersenarai sepenuhnya untuk menerima bantuan BMT dan juga harga lantai yang telah disebutkan. Di dalam hal ini data-data yang sedia ada akan diselaraskan bukan hanya secara dalaman, khususnya RISDA dan juga Felcra, tetapi kita akan koordinasikan dengan lain-lain kementerian dan jabatan-jabatan yang terkait dengan bantuan dan juga soal kebajikan yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, terima kasih.
Kalau tengok you all okey lah. You all okey kan? Ha? Mic nanti you all on kan? Kenapa mic tak on? Mic on tak? Dah. Pertama sekali terima kasih kepada rakan-rakan media yang membuat coverage untuk pembentangan bajet 2023. Kepada saya, bajet kali ini merupakan bajet yang respon pada cabaran global serta juga dalam negeri yang kita hadapi, terutamanya berhubung kait dengan ketidaktentuan ekonomi, dan juga untuk kita tentukan daya saing negara akan dapat kita tingkatkan, dan juga untuk menambah baik tata kelola kerajaan. Kalau kita melihat juga daripada pembentangan tadi, kita melihat komitmen kerajaan di mana untuk kita fokuskan kepada kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia melalui prinsip madani. 3 tekad, iaitu pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Yang kedua, reformasi institusi dan tata kelola, iaitu untuk kita pulihkan keyakinan pelabur-pelabur kepada negara kita. Yang ketiga, keadilan sosial untuk menyederhana kesenangan hidup rakyat. Ini merupakan fokus-fokus yang telah dibentangkan tadi. Untuk itu kami di Kementerian Peladangan dan Komuniti menyambut baik komitmen kerajaan ini, khususnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat Malaysia, dan juga agenda pertumbuhan ekonomi. Kementerian kita merupakan kementerian yang kecil. Walaupun peruntukannya bunyi kecil, tapi maknanya besar. Untuk kita pastikan kita akan dapat meneruskan meningkatkan pendapatan negara kita melalui komoditi yang menyumbang sumbangan yang agak besar kepada KDNK negara kita. Sebab itu salah satu yang kita nak fokuskan ialah bagaimana kita nak tingkatkan pelibatan pekerja tempatan. Mengambil contoh Sime Derby, misal kata. Sime Derby kini sudah meningkatkan pekerja-pekerja tempatan dalam sektor peladangan, di mana gaji mereka sehingga RM3,000 dengan pelbagai kemudahan, termasuklah otomasi. Dan melihat pada contoh Sime Derby ini, kita mengharapkan syarikat-syarikat besar akan juga mencontohi, dan supaya kita dapat galakkan pekerja tempatan dalam sektor peladangan dan kurangnya kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja asing. Ini menjadi salah satu fokus kita supaya produktiviti juga akan dapat meningkat, dan akhirnya hasilan kita meningkat dan ekspor kita juga akan meningkat. Kalau kita melihat juga dalam konteks peruntukan ini, 50 juta diperuntukkan untuk grant sepadan untuk otomasi. Ini maknanya penekanan kita pada teknologi. 80 juta untuk menambah baik kelestarian industri sawit. Ini termasuklah untuk kita menambahkan kempen supaya kempen yang negatif itu kita akan dapat positifkan. Ini juga peruntukan yang besar telah diperuntukkan. Manakala juga diperuntukkan, diumumkan tadi 350 juta, iaitu untuk naikkan harga lantai getah khususnya daripada RM2.50 kepada RM2.70. 256 juta ini untuk sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800. Ini untuk 4 bulan. 50 million juta ialah untuk kita menggunakan kaplam. Kaplam rubber lah, kaplam getah untuk kita maintenance jalan menggunakan kaplam modified asphalt. Yang ni sudah pasti akan dapat membantu menstabilkan harga getah dan sebagainya. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut secara spesifik tadi, saya untuk menerus menjaga khususnya pembinaan PEN Borneo dan juga lebuh raya yang menghubungkan Sabah dan Sarawak, di mana diumumkan 20 bilion
diperuntukkan untuk meneruskan Pen Borneo Sabah Sarawak dan juga jalan hubung antara Sabah dan Sarawak. Dan saya telah diarahkan tadi secara spesifik untuk melihat memastikan ianya dapat disiapkan dengan seberapa segera yang boleh. Untuk itu saya bagi pihak rakyat Sabah dan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri serta kerana meneruskan projek ini dengan peruntukan yang begitu besar sekali. Begitu juga dengan peruntukan khusus kepada Sabah dan Sarawak diteruskan 6.5 bilion untuk Sabah, 5.6 bilion kepada Sarawak. Manakala untuk peruntukan di bawah 11D, Sarawak telah dinaikkan kepada 300 juta tiap-tiap tahun. Ini akan membolehkan untuk kita menyegerakan segala kemudahan pembangunan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Di samping itu untuk mempercepatkan pelaksanaan, mana-mana projek yang bernilai 50 juta ke bawah telah dipersetujui akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal Sabah dan Sarawak. Ini saya harap akan dapat memudah carakan pelaksanaan sebab bajet kali ini dengan peruntukan yang besar tidak akan dapat berjaya melainkan pelaksanaan itu dapat kita tingkatkan. Sebab itu kita kena jalinkan hubungan yang lebih baik di antara kajian persekutuan, agensi pelaksana persekutuan dan negeri supaya kita dapat rangkakan dan mencari jalan bagaimana kita dapat tingkatkan pelaksanaan segala projek dan program yang ke arah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara kita. Okey? Ya. Tadi PM ada sebut mengenai nak noktakan kemiskinan kekeluargaan. So Datuk Sri macam mana yang boleh dilaksanakan khususnya membabitkan pekebun? Yang kalau ikut apa yang kita nak rencanakan, seperti mana saya jawabkan dalam parlimen, ialah melihat bukan dalam konteks subsidi saja. Kalau subsidi ianya mungkin tidak mampu untuk mengeluarkan pekebun-pekebun kecil ini dalam kotak kemiskinan. Jadi apa yang kita nak rangkakan ialah strategi baru di mana kita nak libatkan para industri yang besar. Bagaimana kita dapat kelompokkan mereka menjadi bukan saja pekebun kecil tapi mungkin jadi mini estate yang akan diuruskan oleh syarikat-syarikat besar. Mereka boleh menjadi pemegang saham yang terlibat di mana mereka akan memperolehi pendapatan yang pelbagai daripada dividen, daripada gaji dan juga daripada sewaan mungkin. Ini sedang kita rangkakan. Kita sudah pun berbincang dengan beberapa syarikat. Secara prinsip ianya dipersetujui tapi kita kena perincikan. Dan rakan-rakan saya dan kementerian akan melaksanakan perincian ini bersama dengan syarikat-syarikat dan sebagainya. Termasuklah pekebun-pekebun kecil. Ianya akan hanya berjaya kalau pekebun-pekebun kecil bersetuju untuk terlibat sama dalam program ini. Okey? Ada lagi? Yes. How will the cabinet control inflation? How we can control inflation? Yeah. What kind of measures will the cabinet perform to control the inflation this year? If you observe from the budget presentation just now, there's also allocation whereby we provide subsidy to control price. In particular, all the basic items and so on. That's why if you observe Malaysia, we have not recorded high inflation because of there is an element of control of subsidy and so on. That is still being implemented by the government. So assistance through subsidy, through control element and so on. At the same time, we have to, of course, generate more activities, provide more opportunities for the people in terms of business and also in terms of employment opportunities. And hopefully by that, we will be able to maintain and sustain the economic development in Malaysia, and at the same time, we'll be able to control inflation and also recession in Malaysia. Thank you. Alright, terima kasih. Of course, we always expect more, being human being. But end of the day, it depends very much on the affordable, whether government can afford to provide us such provision. So what we are doing now is whatever provision that is provided for in this budget, to
to make sure that it will be implemented efficiently and effectively, so that it's more beneficial to the people. To make sure that there won't be any what we call the ketirisan akan dapat diselesaikan. So effective implementation is what we should focus on. So apart from Pembolio project, what other projects in those states that you are focusing on? The other one just now is the Sabah Sarawak Link Road, border road, and also the improvement of all the CIQ in the border, and also throughout border between Sabah, Sarawak and Kalimantan, because Nusantara will be, the new city of Indonesia will be in Kalimantan. So that's why we need to improve our connectivity, so that because there will be much opportunity from the other side and also from our side. So the connection between people to people, business to people, business, and also the G to G will only be able to be strengthened if we have better logistic connection. Thank you. All right.